Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Siti Nur Ekilah binti Abdul Rahim, nombor matrik 06020, yang dihormati Prof. Maidia Dr. Syekh Hazrul Alfi Syekh Ahmad. InsyaAllah saya akan menerangkan dan meringkaskan tajuk Hikam 13. Okey, yang pertama adalah Hikam 13. Bagaimana hati seseorang itu terang menerang. Okey, hati itu adalah sebuah rohani ataupun batin, jiwa yang perlu dijaga dengan penuh keikhlasan. Seandainya kalau kita tak boleh nak jaga keikhlasan itu, kita tak boleh nak jaga hati kita sendiri, bagaimana kita nak menjaga anggota yang diberi, anugerah yang diberi oleh Allah dekat pada kita. Jadi hati tu adalah raja, di mana raja yang memperlakukan semua perkara sama ada baik ataupun buruk. Okey, seterusnya perbezaan lalai hati dan lalai akal. Okey, apa perbezaannya? Lalai hati ini adalah lalai daripada diri kita sendiri, lebih kepada kerohanian kita, kelakuan kita. Contoh, tidak solat, mengumpat, mencuri, dan lain-lain. Kalau lalai akal pula daripada fikiran manusia itu sendiri. Contoh, kita datang kelas tapi kita tak bawa buku, kita tak bawa laptop, tab untuk persediaan untuk belajar. Itu adalah lalai. Itu daripada lalai akal kita, lalai hati. Berbeza, lalai hati ni adalah daripada dalaman kita, kerohanian kita. Lalai akal ni daripada fikiran kita. Okey, menurut Syekh Ibnu Athaillah, hati ini seperti cermin. Semakin kabur cermin itu, semakin kabur juga rupa bentuk yang terpapar. Begitu juga hati, keyakinannya bergantung kepada iman seseorang yang terdapat dalam diri seseorang itu. Okay, hati juga tidak boleh ada dua benda dalam satu masa, seperti Allah dengan makhluk lain. Okay, saya bagi contoh. Sebagai contoh, pelajar tahfiz, dia menghafal, tapi dalam masa yang sama dia tak boleh ada dua benda dalam satu masa kat hati dia. Contoh, kat hati dia ni dia suka kat seseorang kan, dia berahi kat seseorang. Lepas tu dia tak boleh nak ada dua benda dalam hati dia tu. Dia tak boleh nak letakkan orang selain daripada Allah dalam hati dia. Jadinya kalau dia letak dua-dua benda dalam hati dia, dia tak boleh nak menghafal, dia tak boleh fokus. Macam kita jugalah, tengah belajar tapi ada dua benda dalam hati kita. Jadi kita tak boleh nak fokus antara satu tu. Kita kena fokus. Kalau kita nak fokus kepada Allah, jadi kita kena letak Allah dalam hati kita. Dalam keadaan kita mengelamun atau termenung, kadang-kadang termenung tu tangan kita ni berzikir sambil subhanallah, alhamdulillah, berzikir mengingati Allah. Okay. Seterusnya, bagaimana hati seseorang itu bercahaya, cemerlang dengan kenal Allah. Okay, yang pertama di sini dapat mengenal Allah tu dengan sifat besar Allah, dapat mengenal dengan kekuasaan dan keagungan Allah. Okay, yang kedua, dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah dan kebaikan seperti solat, sembahyang, berpuasa, mengaji, berzikir, perkara yang kebaikan, walaupun mengutip sampah. Walaupun kutip sampah tu orang kata macam jijik lah gitulah, tapi kutip sampah itu adalah semuli-mulinya daripada orang yang lalu lalang cuma tengok je sampah tu bersepah bertepi-tepian tu. Jadi orang yang kutip sampah tu pahala dia berkali-kali ganda. Itu boleh dianggapkan hati kita tu jadi bersih lah. Tak adalah tompok-tompok hitam ataupun rasa macam sombong, iri hati, busuk hati, dengki dengan kejayaan orang, dengan kecemerlangan seseorang tu. Kedua, tidak melakukan perkara kemungkaran. Jadinya nak jaga hati tu supaya hati tu rasa cemerlang, jangan buat benda-benda kemungkaran. Kalau kita suka kat orang tu, kita buat cara yang elok. Kita pergi jumpa keluarga dia, cakap saya berkenan dengan anak makcik sekian-sekian, lepas tu terus kahwin. Elakkan daripada melakukan perkara yang kemungkaran. Seterusnya, hati ni perlulah berhijrah dan sentiasa mengingati Allah. Sentiasa mengingati Allah ni maksudnya jangan tinggal Allah. Solat tu walaupun penting, sibuk macam mana pun, jangan tinggal solat tu. Sekurangnya kalau kita solat tu, kita sentiasa ingat Allah. Tak apa sambil kita drive, sambil kita memandu tu, sambil kita belajar, lepas tu kita mengelamun, lepas tu kita cakap Allah, Allah, kita sambil mengingat Allah, Allah, zikir Allah, Allah gitu.
supaya hati kita ni sentiasa mengingati Allah, supaya hati kita sentiasa menerang ingati Allah. Tak adalah kita duduk sambil mandu tu kita macam dengar yang bukan-bukan, tak apa malam-malam kita tengok lagu cerita yang bukan-bukan, gitu. Okay, seterusnya ialah bagaimana cara mencari redha Allah dalam dirinya terbelenggu nafsu syahwat. Okay, yang pertama, melahirkan hati yang ingat pada Allah dan bersih daripada makhluk dengan menggunakan amalan khuzlah ataupun khulwah, ataupun dalam bahasa Melayu bersuluk, menggunakan amalan ini. Yang kedua, sekiranya tidak bersuci, maka dia tidak dapat tercapai untuk membersihkan hati untuk Allah. Bersuci ni maksudnya selagi dia tidak bertaubat, selagi dia tak meminta keampunan, kemaafan daripada Allah, selagi tu dia tidak boleh nak bantu untuk membersihkan hati dia. Dia tak boleh nak mencapai keredaan Allah tu. Okay, seterusnya, orang yang berjunub diharamkan masuk masjid selagi tidak mandi junub, kerana masjid adalah tempat munajat dan berdoa. Selagi orang tu tak mandi wajib, tak mandi junub, selagi tu tak boleh masuk masjid, diharamkan. Sebab masjid tu adalah tempat munajat, tempat orang berdoa, tempat suci. Jadi diri yang tak suci tu tak boleh jugalah masuk masjid. Begitu jugalah dengan perempuan yang macam datang haid, dia diharamkan untuk duduk di dalam masjid. Okay, seterusnya adalah perkara yang perlu difahami dalam hikam 13 ni. Yang pertama, hati yang terpahat dengan makhluk. Okay, hati terikat dengan kehendak nafsu syahwat. Hati tidak bersih atau tenggelam dengan kelalaian. Yang terakhir, meninggalkan taubah daripada kelanjuran yang dilakukan. Sekiranya kita terlanjur dan abaikan kesilapan, perkara itu menjadi penghalang untuk mengenal Allah. Okay, yang pertama tadi, hati yang terpahat dengan makhluk. Selagi hati kita ni teringat dekat seseorang, selagi kita asyik teringat seseorang tu daripada Allah, selagi tu kita tak boleh nak capai keredaan Allah tu. Jadi kita kena tahu hati kita. Kita kena jaga hati kita tu supaya hati tu sentiasa bersih, suci. Yang kedua, hati terikat dengan kehendak nafsu syahwat. Kehendak nafsu syahwat ni contohnya macam dia melakukan apa-apa saja yang dia nak. Dia nak cantik, dia nak handsome, dia nak kaya, dia nak itu, dia nak ini, sebab dia terlalu mengikut nafsu syahwat dia. Yang tu dia perlu elakkan dalam mengelakkan supaya hati itu menjadi kegelapan. Seterusnya, hati tidak bersih atau tenggelam dengan kelalaian. Kelalaian dunia lah, berhiburan, kemaksiatan, melakukan kemungkaran dan sebagainya. Dan seterusnya, meninggalkan taubah. Dia meninggalkan taubat tu daripada kelanjuran yang dilakukan. Maksudnya dia dah tahu dia terlanjur, tapi dia tak ingin, dia tak nak bertaubat. Itu dia kena meninggalkan benda yang kemungkaran supaya hati itu sentiasa bersih dan bersih, untuk mengelakkan ada titik hitam dekat hati kita. Supaya kalau kita sentiasa melakukan benda kemungkaran, lama-lama hati kita akan menjadi hitam. Bila dah menjadi hitam, kita akan sedap buat benda yang haram. Kadang-kadang cara kita tak menghalalkan niat. Jadi nak menghalalkan niat, nak menghalalkan cara tu, niat kita tu kena betul, cara tu kita kena betul. Jadi kalau boleh sentiasa solat taubat, walaupun seminggu tu dalam 3 kali, 2 kali pun sudah memadai. Kalau kita nak bangun tahajud tu macam liat susah nak bangun, okay, tak apa. At least lepas solat isyak tu, kita solat 2 rakaat untuk solat taubat. Itu tak ada masalah. Sebabnya Allah tu suka hamba-Nya yang suka bertaubat. Innallaha yuhibbut taubah. Dan kesimpulan yang terakhir, yang pertama, hati adalah anugerah Allah kepada hamba-Nya untuk melakukan perkara kebaikan dan sentiasa mengingati Allah. Jadi hati ni adalah raja, hati ni adalah tempat di mana kita yang menentukan diri kita ni sama ada dalam kebaikan dan selalu melakukan kebaikan atau yang melakukan kemungkaran. Okay, yang kedua, hati juga adalah umpama nila. Setitik nila ke susu, akhirnya biru semua. Begitu juga dengan hati. Perumpamaan lah, kalau nila tu jatuh kat susu, jadi susu tu akan jadi biru semua. Jadi kalau kita lakukan kemungkaran sikit-sikit, lama-lama hati kita tu akan lama-lama dah jadi hitam. Jadi kita macam sedap buat benda yang
Yang yang seterusnya ialah Allah itu Maha Agung dan Maha Pemaaf. Bertaubatlah selagi ada masa dan insaflah sebelum terlambat. Jadinya kalau kita kita selagi ada masa tu, selagi itulah kita bertaubat selagi ada masa. Jangan kita lengah-lengahkan masa kita tu taubat kita. Okey, untuk checklist, sentiasalah beristighfar walaupun kita dalam keadaan sibuk. Selalulah solat taubat walaupun tak mampu nak buat setiap hari. At least sebulan tu ada 2-3 kali pun sudah memadai. Yang seterusnya adalah meninggalkan perkara kemungkaran. Meninggalkan perkara kemungkaran ni adalah meninggalkan perkara kemaksiatan. Yang seterusnya ialah sentiasa melakukan kebaikan. Melakukan perkara yang kebaikan, contohnya sembahyang, solat, mengaji dan sebagainya. Akhir sekali, berhijrah ke pangkal jalan. Jadinya kalau kita nak melakukan kalau kita nak berubah tu sepenuhnya tak boleh. Jadi kita kena berubah secara perlahan-lahan supaya hati kita ni berhijrah kepada perkara kebaikan. Amalkan, orang kata mengamalkan mahmudah dan meninggalkan mazmumah. Gitu. Sekian daripada saya. Terima kasih.